Apakah hukum masalah perempuan musafir lebih dari kedua berhala atau mahram? Itu masalah. Seorang ibu umur 60 tahun bersama anak perempuan umur 20 tahun naik kapal terbang ke Kuala Lumpur kerana berzalih keluarga. Kedua, seorang perempuan bersama dua orang teman perempuan musafir ke Mekah untuk menunaikan umrah. Ketiga, anak-anak perempuan belajar di luar negara, belajar ilmu fardu kifayah dalam bidang perubatan contohnya. Ya. Pada asal dia datang pada hadis yang dimaksudkan tidak halal bagi seorang perempuan bermusafir, merantau, berjalan ke sana sini pada tempat yang jaraknya lebih pada 2 marhalah. Ini jarak yang harus qasar semaya. Kan? Tak halal kecuali bersama-samanya mahram. Yani man haruma nikahuha 'ala at-ta'bid. Mahram maknanya orang yang haram oleh berkahwinnya atas jalan berkekalan selama-lama selagi hidup dalam dunia. Man haruma nikahuha 'ala at-ta'bid imma binasabin. Adakala sebab haram nikah itu sebab keturunan nasab, ayahnya, abangnya, adiknya, pak nakalnya, kata gilah mahram bin nasab. Wa imma biradha'in, adakala dengan sebab susu, anak susunya, mak nakal susu ke, tuk susu ke, bila sebagaimana haram bak nasab. Yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Haram kerana susu oleh barang yang haram kerana nasab. Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam ketika disuruh orang supaya dia ambil anak Hamzah buat isteri. Bila Hamzah meninggal, tinggal beberapa orang anak-anak perempuan, maka dia bagus juru anak Hamzah. Ada rasio ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baguslah kalau aku ambil anak Hamzah satu, dia susah ayah meninggal, aku ambil buat isteri, bagus layak dengan Rasulullah. Satu pula sepupu engkau, lagi pula keluarga engkau baik pula. Maka Rasulullah jawab, tak boleh aku dengan anak Hamzah. Walaupun aku dengan Hamzah satu iktibar, satu nisbah, aku adalah anak nakal Hamzah. Bermakna anak Hamzah tu sepupu. Bolehlah sepupu. Tetapi aku ada kena satu lagi. Aku dengan Hamzah masa kecil dulu pernah bersusu dengan seorang ibu susu. Bermakna aku dengan Hamzah tilik pada bak susu, aku dua beradik, dua saudara dengan Hamzah. Bila tilik satu segini, maka anak Hamzah anak susuku. Lalu dia kata yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Haram kerana dengan sebab susu oleh yang haram sebab nasab. Artinya anak menakil nasab, anak kakak kita, anak adik kita, anak nak menakil nasab. Begitu juga anak susu, anak menakil susu, haram atau mahram. Wa imma bisihr ataupun musaharah. Ada kala dengan sebab beramil-amilan. Ibu, isteri, kita panggil mertua. Gitu kalau perempuan, bapa mertua hingga ke atas. Bapa tiri, ibu tiri hingga ke atas. Anak tiri hingga ke bawah. Tu maklum. Kemudian itu panggil mahramnya. Jadi dah letak pada hadis tidak halal bagi seorang perempuan yang mau musafir, jaraknya lebih pada 2 marhalah, dengan tidak ada mahramnya, ataupun ulama ataupun suaminya. Suami menepati mahram lah. Kalau pula ada suami, tak apalah dengan suami dia. Kalau dia belum suami ataupun suami ada, suami tak sekali, tapi ada mahramnya. Sebab tu lagi ke tanah Arab dia kena ada mahram kan. Kadang-kadang dia tak wisah beri tak ada mahram. Tu kadang-kadang orang dulunya belak wiwak mahram tipu. Mahram plesu ada ingat zaman dulu. Dia ambil yang nemu sanggup jadi mahram buat pak nakal lah awak. Lama Arab asal peliknya, lama-lama suruh kucuk. Dia dapat maklumat ni kata ada tipu ni, mahram tipu ni. Maka dia suruh berkucuk. Dan dia kata suami ni buat suami, ada suami kucuk. Segan nak kucuk anak bukan isteri nyata kata mu ni tipu. Tengoknya jadi manusia yang tipu.
nyewak suami tipu. ada surat, ketanya surat perkahwinan, surat nikah apa itu ini. Kalau kita Malaysia ni punya puak baik somrok je panggil nikah acara unek-unek. Maka unek-unek sah. Muka tak tahu. Akhir tertanya kata, ada mai plesu ada. Tengok. Tak. Jadi ala kulli hal Islam kita mengajar supaya ada mahram. Apa tu? Bina di atas cemburunya syarak dia panggil. La ahada awjaru minallah. Tidak ada seorang pun lebih cemburu daripada Allah. Itu hadis. Allah cemburu. Tak kalau cemburu itulah perempuan saat ni mesti kena ada apa dia? Mahram. Baik, kemudian daripada situ juga ataupun ada atau lagi. Ataupun ada rombongan jadi kira dia boleh percayai. Tu. Situ boleh duduk tu. Kenapa? Kerana perempuan ni manusia dhaif, pada asalnya sifat dia lemah. Bila pergi sore, macam mana ke tengah jalan ke apa itu ini. Bila lagi pula dalam keadaan tak selamat kan. Sebab tu nak ada mahram, nak ada apa itu ini. Kalau timbul masalah fitnah apa itu ini. Dia nak jaga situ tak asalnya. Tiba-tiba kita tidak pergi dengan mahram. Tidak pergi dengan suami, belum ada suami. Ataupun suami ada, tidak sekali dengan suami masalah. Tapi kita berrombongan. Rombongan dengan beberapa perempuan yang boleh dipercayai. Itu tak apalah. Dengan bentuk rombongan yang dipercayai. Itu asal. Maka zaman sekarang ni pada ghaliknya selamat dalam perjalanan pergi 2-3 dengan kawan-kawan. Kawan tu boleh dipercayai. Sebab dia kait boleh dipercayai siqah. Ya ada juga kadang-kadang kawan makan kawan. Diajak dia apa kawan tu buat. Itulah ala kulli hal bina atas cemburu. Kita tak cemburu tak boleh. Kita kena cemburu. Anak perempuan, anak luar pada rumah apa kita kena ada cemburu. Kita sebagai wali kita ada cemburu. Itu dia. Syarat suruh. Sebab tu dah datang pada hadis tidak ada seorang pun lebih cemburu daripada Allah. Yang ni Allah melakukan hukum seperti yang cemburu. Sebab itu nak lari zina, lari hampir zina. Supaya kita nak lari anak tak main tembok batas. Jangan main ke tepi batas tu. Jangan main ke tepi batas tu. Tempat telaga, tempat pinggir, tempat air dalam. Jangan main ke tepi air dalam tu. Jangan main ke tepi telaga dalam tu. Lepas tu hak tak faham bahasa. Ya lari kita tak main di tepi dah. Tengah lah apa itu dah. Tu bodoh namanya. Ya kan dia panggil zuhinnah. Zuhinnah jangan main di tepi batas. Tu zuhinnah. Dia tak payah bahasa main tengah tak apa. Gitu. Dia tepi tu tak boleh. Tengah kau sangat tak boleh. Tu panggil qiyah aula. Ini patut jangan kamu hampiri zina. Walaupun tak kata wala taznu. Jangan kamu zina. Tu dia panggil totok. Nyedak. Wala taqrabu. Jangan kamu hampiri zina. Wa tilka hududullah fala taqrabuha. Ada satu. Jadi inilah garisan sakatan hak Allah. Jangan kamu hampirinya. Tak sah lagi lakoh, lagi sangat, hampir pun jangan. Ini panggil bina atas cemburunya. Itulah pada asal Islam kita ni elok. Comel sekali cara mengajar dah. Ada padanya selamat dunia akhirat. Itu pada asal begitu. Bukan payah agama ajar untuk selamat kita. Tapi dah nafsu kita tak faham, berasa kata payah kan. Itu masalah nafsu kita. Itulah sebab tu kena bersih hati tu. Bila bersih hati, semua hak syarak ajar, hak suruh lari, semua ada hikmat semuanya. Tu cukup dah. Masa kita pun sedang molek lah. Dengan jam 10. Bismillah. Sebelah. Kita dah tengok jam kita 10. Sekarang jam 11. Cukuplah dulu. Dan insya-Allah pada kali yang lain, kesempatan lain, bila diizin Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu, berjumpa lagi. Semoga-moga harapannya begitu, dan kita doakan semoga Allah melanjutkan umur kita lagi, semuanya kita ini, dan semoga pula di samping memberi taufik hidayah dan pula memberi selamat wal afiyah dalam kita membawakan agama, di samping kita beribadah qadar mampu dan kuasa kita. Fattaqullaha mastata'tum. Maka dengan segala masa yang kita guna
lebih kurang sejam setengah ataupun 2 jam, lebih kurang tu semoga-moga dijadikan manfaat dan barakah, menjadikan lagi pula ilmu yang kita dapat sedikit yang kita tahu, semoga-moga dapat kita biarkan lagi satu masalah yang kita tahu dapat kita kiaskan ukur lagi seumpama itu. Maka dengan sekadar itu saja cukuplah dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.